Seterusnya untuk taklimat usahawanan yang akan dibawa oleh Masmed UiTM Perak. Sekarang ini saya berada di kampus Sri Iskandar UiTM Perak. Okay, so slide yang saya share dengan kalian nampak ke? Boleh nampak ya? Belum ada lagi? Sekejap ya. Okay, nampak alright. So ini adalah slide pembukaan. Okay, sebelum tu biar saya perkenalkan diri saya. Nama saya Hasnida Abdullah. Saya merupakan koordinator unit keusahawanan ataupun kita lebih dikenali sebagai Masmed. Tetapi saya bertugas di kampus Tapah, UiTM Perak, kampus Tapah. Okay. Next slide. Macam mana next slide? Macam mana Cik Azharuddin ni next slide dulu? Tapi dia tak bergerak. Sekejap ya, ada technicality sekejap. Kita jangan annotation request. Naik. Tak bergerak. Saya klik kat sini. Sini. Dia tak bergerak. Slide. Tak gerak slide. Yang jadi macam picture pula ni. Saya ada invitation tu kenapa? Sekejap ya, bersabar sekejap. Pakai perempuan ni. Nak stop share macam ni. Boleh? Stop video. Stop video. Buka ni. Klik. Ni okey. Ni okey. Saya kena share balik. Share balik di mana ini sebab dia ni tadi. Dia kat Webex. So saya share balik ni. So yang mana saya tutup? This one. This one. Okay. Buat full screen. Okay. Alright. Okay, boleh nampak ya skrin saya? Boleh? Boleh nampak skrin saya? Okay, Alhamdulillah. Okay, saya continue Alright. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang kepada semua pelajar semester pertama di kedua-dua kampus Sri Iskandar dan Tapah. So a big welcome to you guys and first of all congratulations sebab orang kata menjadi mahasiswa di kampus Tapah dan Sri Iskandar. Okay. So terlebih dahulu biar saya share dengan awak slide. Okay, ini adalah beberapa isu terkini yang berkaitan dengan graduan. Okay, saya berkongsi dengan kalian bukan untuk hanya untuk sharing tentang apa situasi yang sebenarnya berlaku di sini. Okay, so kita dapati ramai graduan Bumi Putra yang menganggur. Ini adalah keluaran 7 November 2020. Lepas tu ramai yang dapat, kenapa ramai yang gagal dapat kerja. Ini adalah cebisan akhbar yang memfokuskan tentang masalah-masalah graduan masa kini. Okay, dan kadang-kadang gaji untuk yang siswa baru gaji 2,500 pun tak cukup. Alright, ada 4,000. Kalau ikutkan November 2020 hampir 700,000 penganggur termasuk siswaza berada dalam Malaysia. Alright, so and then that figures dari masa ke masa naik. So untuk mengelakkan benda tu,
the government at that moment dia memikirkan satu cara lain bagaimana kita nak mengatasi secara positifnya untuk kes pengangguran ini. Okay. So tertubuhlah MASMED. Saya cerita sedikit tentang MASMED. MASMED ataupun nama penuh dia adalah Malaysian Academy of SME and Entrepreneurship Development, dikenali sebagai pusat pembangunan usahawan Malaysia yang kini berada the main office dia di kampus Shah Alam. Okey, asalnya adalah MEDEC yang ditubuhkan pada tahun 1975 dan fokus untuk mengelolakan rancangan pendidikan, penyelidikan dan khidmat perunding keusahawanan. Alright. So seterus lepas tu pada tahun 2010 Jawatan Eksekutif telah meluluskan penubuhan Institut Keusahawanan UiTM. Dan pada April 2010, sebulan selepas itu, MEDEC, yang MEDEC tu tadi ialah Pusat Pembangunan Usahawan, dia bergabung dengan Tunas Mekar dan diletakkan di bawah MASMED. So sampai kini MASMED telah tertubuh hampir kalau ikutkan hampir lebih daripada 40 tahun. Okay, 45 tahun. Okay, itu sedikit sejarah tentang MASMED. Okay, seterusnya saya sambung tentang misi dan visi MASMED. Visi MASMED sebenarnya adalah untuk menjadi sebuah UiTM untuk menjadi sebuah pusat kecemerlangan keusahawanan dalam mendidik keusahawanan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Okay, so itu yang semua warga kerja di UiTM, satu sistem UiTM, Semenanjung Malaysia dan juga Sabah Sarawak bergantung kepada visi untuk jadikan pusat kecemerlangan keusahawanan. Dan untuk misi pula adalah untuk mendapatkan pengiktirafan sebagai pusat kecemerlangan keusahawanan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Selain daripada itu, misi MASMED juga adalah untuk menjalankan kolaborasi keusahawanan dan industri kecil bersama pihak kementerian dan agensi dan seterusnya meningkatkan dan mengukuhkan kolaborasi dan jaringan keusahawanan di peringkat antarabangsa. So misi dan visi ini amat penting supaya kami tahu setiap apa tindakan yang kami buat di MASMED ada hala tuju dan ada ada output at the end. Okay? Okay, kita sambung seterusnya. Okay, ini adalah carta organisasi MASMED. Okay, untuk pengetahuan kalian, siswa-siswi semua, MASMED dinaungkan oleh Rektor iaitu Profesor Surveyor Dr. Mak Yusuf Hamid dan juga ketua di bahagian PJI adalah Timbalan Rektor iaitu PM Dr. Nur Syam Ibrahim. Dan MASMED sendiri ada dua kampus yang terletak di dua kampus iaitu di kampus Sri Iskandar dan juga di Tapah. Di kampus Sri Iskandar, koordinator keusahawanan adalah di bawah Puan Ismayani Saidin dan kampus Tapah adalah di bawah saya. So selain apa yang terkandung di bawah MASMED adalah kami terdapat dua bahagian yang kami fokus dari sudut keusahawanan. Yang pertamanya adalah penyelaras dari segi MyAgroSys iaitu kami fokus kepada bahagian agrotani. Yang keduanya kami fokus kepada agroniaga. Okay. So apa yang terkandung pada dua? Kenapa kedua-dua ini orang kata adalah intipati kepada MASMED? Okay, kalau kita tengok sekarang setiap siswazah, mana-mana pelajar yang telah tamat belajar, fokus mereka adalah untuk mencari pekerjaan. Maknanya untuk orang kata untuk makan gaji. But nowadays, okay, sekarang ni dia punya methods dia dah berlainan. Okay, kita pun tahu sebelum COVID tahap pengangguran tinggi. Tambahan pula bila COVID dia lebih menyumbangkan kepada peningkatan pengangguran. So kepada siswazah yang baru tamat belajar, mereka kena memikirkan satu cara yang berbeza bagaimana untuk menyara diri. Dan di situlah tercetusnya orang kata tercetusnya creation of career. Kita sendiri kena mencipta career kita. So MASMED ditugaskan untuk memberi pendedahan tentang keusahawanan dan kami memilih dua bahagian. Satu,
pendekatan terhadap agrotani, dan juga yang kedua pendekatan terhadap agroniaga. Di bawah agrotani, saya buka agrotani dulu, terdapat pelbagai projek yang berunsurkan pertanian yang berlaku di kedua-dua kampus, di Sri Iskandar dan juga di Tapah. Projek di bawah penyelaras MyAgroSys iaitu agrotani, terdapat setakat ini ada 4 projek besar yang kami tengah buat. Yang pertamanya kami ada projek fertigasi iaitu tanaman cili yang kita buat yang kita buat dengan kolaborasi dengan pelajar-pelajar. Kita juga ada menguruskan projek madu kelulut, okey. Kita juga ada buat projek musangking, penanaman durian musangking, dan terkini projek baru adalah peneriak tanaman jagung di Tapah. So ini adalah antara inisiatif-inisiatif yang UiTM buat, dan kita berkolaborasi dengan pelajar-pelajar yang berminat untuk mencetuskan, melibatkan diri dalam bidang pertanian. Because bidang pertanian ni pada saya tiada penghujung, dia tak ada stop. So once you get into it, bila you dah melibatkan diri, you dah belajar sedikit tentang fertigasi dan you dah ada minat dan you jalankan, benda tu akan bagi pulangan yang baik. Okey, akan menjadikan pulangan yang baik. Okey, itu adalah bidang di dalam agrotani. Untuk agroniaga di UiTM kampus dan Tapah dan Sri Iskandar, kita juga memberi peluang kepada pelajar-pelajar yang berminat berniaga. Okey, so agroniaga ini diselaras di bawah penyelarasan dua individu yang dilantik oleh UiTM. Dan kita ada pelbagai bidang niaga yang kita ketengahkan, dan kita juga melibatkan pelajar untuk setiap setiap projek yang melibatkan agroniaga. Antara contoh yang saya boleh bagi adalah K-Shop. Okey, untuk Sri Iskandar dan Tapah kita ada memulakan K-Shop yang mana pelajar-pelajar melibatkan diri, boleh bekerjasama dengan pengurusan untuk berniaga di situ, meletakkan barang. Kita juga ada pushcart, yang mana pushcart ini memberi peluang kepada pelajar untuk meletakkan produk-produk masing-masing. Okey, sebab saya percaya setiap pelajar yang ada dengan saya hari ini, ada yang di antara kamu yang ada perniagaan sendiri, yang biasa berniaga. Walaupun dalam skala yang kecil, tetapi kita masih consider dia sebagai agroniaga. Dan di bawah agroniaga juga kami membuka peluang kepada pelajar-pelajar untuk sama-sama melibatkan diri dalam My Best Buy. Suatu senario di mana kami berkolaborasi dengan Pharma menyediakan tapak-tapak perniagaan untuk pelajar yang kita buat dalam sebulan sekali. So di situ pelajar boleh menyewa tapak dengan harga yang paling minima, dan mereka boleh berkongsi apa juga produk yang mereka ada dengan rakan-rakan yang ada di kampus. Dan juga kami juga ada hub kesawanan untuk di Sri Iskandar. Di kampus Tapah belum ada lagi. So di hub kesawanan ini juga kita bagi peluang kepada pelajar, kepada alumni untuk membuka perniagaan mereka yang mana boleh membantu mereka dalam meneruskan agroperniagaan mereka. So ini adalah dua cabang yang setakat ini yang berada di bawah MASMED di Sri Iskandar dan juga di Tapah. Okay. Alright. Selain daripada itu, pelbagai aktiviti pelajar juga dilakukan bersama MASMED. Okay, pelajar juga diberi peluang untuk menunjukkan bakat masing-masing dalam perniagaan. Contohnya expose langkah ke UiTM di mana pelajar-pelajar diberi peluang untuk membuka booth masing-masing, apa perniagaan yang mereka nak buat, sama ada nak collaborate dengan orang luar, sama ada mereka nak bekerjasama dengan persatuan masing-masing, mengikut fakulti masing-masing. So kami bagi peluang pelajar-pelajar ini untuk membuka ruang niaga masing-masing dan menunjukkan bakat dalam diri masing-masing, bagaimana mereka nak melayan customer apa semua. And then antara aktiviti lain juga, di setiap kali Pesta Convocation UiTM, kami juga akan memberi peluang pelajar-pelajar untuk turut serta
dalam memeriahkan Pesta Convocation UiTM. Cumanya kita pun faham dalam keadaan COVID ini ada beberapa perkara yang perlu kita ambil berat. Walaupun begitu, setiap peraturan SOP, sekandar kata benda ini berlaku, kami akan follow setiap apa juga SOP yang telah ditetapkan oleh MKN dan KKN. Okay. Alright, seterusnya, okay, ini adalah antara students entrepreneurial activities di UiTM Perak. Selain daripada kami melibatkan pelajar secara direct dengan apa juga aktiviti yang UiTM anjurkan, kami juga mengambil inisiatif untuk melakukan beberapa aktiviti luar bersama agensi-agensi kerajaan yang lain. Contohnya dalam tahun 2019, student di kedua-dua kampus diberi peluang untuk turut serta dalam satu pameran The Fruit Flower Food Fiesta yang dianjurkan oleh Pharma. So ini melibatkan lebih kurang dalam 50 pelajar turut serta dalam fiesta yang ini. Dan kita juga melakukan kolaborasi bersama Pharma Perak. Alhamdulillah Pharma Perak telah memberikan orang kata sokongan padu untuk setiap projek yang kita lakukan, yang setiap projek yang kita nak kongsikan bersama pelajar-pelajar di UiTM Perak. Dan kami juga pernah berkolaborasi dengan SME Corp dalam menganjurkan Tube Mega. Tube Mega adalah satu projek yang mana kita mengalu-alukan semua belia yang berminat dalam menceburkan diri dalam perniagaan, yang mempunyai idea perniagaan tetapi tidak tahu apa langkah seterusnya. So belia-belia ini termasuklah pelajar-pelajar, ada setengahnya pelajar-pelajar UiTM. Dia akan mendaftarkan diri di SME Corp dan dipilih untuk menyertai Tube Mega. Dan setiap projek perniagaan mereka ini akan diberi latihan yang secukupnya dari segi pemasaran, dari segi pengoperasian, dari segi pentadbiran, dan mereka juga projek mereka ini akan dinilaikan oleh SME Corp, dan sekiranya projek itu menampakkan potensi tentang keuntungan, mereka akan diberi dana lebih kurang dalam 10,000 untuk belia ini untuk membuka bisnes dia masing-masing. Okey, selain daripada itu juga di kampus Dapah, ini adalah khusus untuk pelajar-pelajar semester akhir dan yang mengambil subjek entrepreneurship, ENT 300, ENT 530, ENT 600. Untuk pelajar-pelajar yang ada dengan saya sekarang ni, subjek ini akan diambil masa akhir semester. So, student akan diberi dalam kumpulan menghasilkan idea perniagaan, okey, melengkapkan idea perniagaan itu dengan pemasaran, dengan pengoperasian, dengan sistem kewangan yang sistematik dan juga dengan pentadbiran yang bagus, dan projek ini akan dibawa masuk ke pertandingan yang dipanggil Business Innovation Competition and Exhibition BICE di kampus Dapah. Dan di kampus Seri Iskandar kami akan projek yang sama tetapi diberi olahan nama yang berbeza, iaitu Business Innovation Competition. So ini adalah dua orang kata pendekatan yang diberikan kepada pelajar untuk menunjukkan bakat masing-masing dalam bidang perniagaan. Cuma kami tidak tertakluk. Sebenarnya MASMED bekerja rapat dengan Fakulti Pengurusan Perniagaan dalam apa juga projek yang melibatkan keusahawanan. Dan yang terakhir sekali, kami juga pernah berkolaborasi dengan DUNI untuk DUNI Entrepreneurship Weeks, dan mana projek Street Smart Salesmanship ataupun 3SR dibuat dan melibatkan pelajar yang diberi peluang dalam masa, diberi tempoh masa untuk melakukan perniagaan, dan setiap untung rugi perniagaan itu akan dinilai. So mana projek student yang memberi keuntungan yang lebih akan diisytiharkan sebagai pemenang. So ini adalah beberapa aktiviti yang melibatkan
keusahawanan di dalam UiTM Perak untuk kampus Sri Iskandar dan juga kampus Tapah. Okey. Alright, yang seterusnya, okey, saya nak share dengan anak-anak semua lah. Yang depan-depan ni saya rasa semua sebaya-sebaya anak-anak saya semua, pelajar-pelajar berayu UiTM. Ini adalah beberapa pelajar yang walaupun mereka masih dalam pembelajaran, masih dalam studies di UiTM Perak, tetapi mereka mampu meregister, mampu mendaftarkan diri, mampu membina syarikat sendiri. Okey, sebab minat dalam niaga. Okey, dan ketiga-tiga mereka ni sebenarnya ada ramai, tapi saya cuma ambil 3 saja. Dan tiga-tiga mereka ni sekarang ni telah membina kerja. They are creating their own career path. Instead of pergi cari kerja makan gaji, mereka membuka bisnes mereka masing-masing. Okey, contohnya Hafizah Johari adalah student daripada Office Management. Dia membuka syarikat Prelex Enterprise dan dah berdaftar pun dengan SSM, dan syarikat dia focusing kepada produk-produk kesihatan yang berunsurkan organik. Okey, dan Muhammad Afizi menggunakan segala pengalaman, pengetahuan yang dia belajar melalui Fakulti Sains Komputer dan Matematik dan membuka syarikat sendiri, Gagan Solutions, dan dia punya fokus kepada pembaikan, membaik pulih komputer apa semua. Dan yang ketiganya Farah Wahidah Kasim, dia adalah pelajar FSPU. Dia telah berjaya membuka 2 syarikat yang berbeza, satu di Amanco Enterprise yang fokus kepada orang kata pemasaran stationeries untuk syarikat-syarikat yang berdekatan, dan juga dalam masa yang sama dia menggunakan ilmu yang dia belajar daripada fakulti dia dan berjaya membuka satu syarikat constructions yang dipanggil di Aman Mega Enterprise yang kalau tak silap saya kini di Kedah. So ketiga-tiga ini adalah contoh yang yang saya dan pihak Masmed Perak boleh jadikan contoh untuk dikongsi bersama kalian. Sebab mereka ini walaupun masih bergelar pelajar tapi masih mampu untuk memberi fokus kepada bidang perniagaan. Okay, so seterusnya adalah sekiranya anda perlu modal, alright, sekiranya anda perlu modal untuk menjalankan perniagaan, adik-adik ni ada idea, setengah-setengah ni mungkin dah biasa menggunakan sistem dropship, ada idea nak buka. So di pihak Masmed juga menyediakan tabung pusaran siswa. So boleh, antara syarat-syarat kelayakan dia adalah pelajar UiTM sepenuh masa, pernah menyertai ataupun program keusahawanan anjuran Masmed sekiranya ada. Kalau ada boleh, kalau tak ada pun tak apa. And then memulakan perniagaan atau mengembangkan perniagaan yang sedia ada, sama ada dia merupakan perniagaan baru ataupun perniagaan yang dah ada juga layak untuk memohon tabung keusahawanan. Dan perlu hadir temuduga sekiranya perlu, dan had minimum adalah 500 dan maksimum adalah 3,000. So ini adalah di antara orang kata kemudahan yang pihak Masmed berikan kepada pelajar-pelajar UiTM Perak. In fact untuk semua pelajar-pelajar dalam sistem UiTM. So masa yang diberi untuk saya hanyalah setengah jam. So untuk sekiranya ada di antara anda yang inginkan maklumat lanjut, boleh berhubungi saya, Hasnida Abdullah ataupun Puan Ismayani Sa'idin di talian yang ada dekat bawah tu. So pejabat kami adalah di Bangun dan Pentadbiran UiTM Perak di bawah di dalam Pejabat Penyelidikan Jaringan Industri tingkat 3. So sekiranya tuan-puan, ada adik-adik, siswa-siswi, ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di talian tersebut. Saya rasa saya dah sampai ke tempoh yang telah diberikan kepada saya. Sebelum saya mengakhiri, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudi berwebex dengan saya hari ini, yang sudi mendengar. Mudah-mudahan maklumat yang saya kongsikan bersama dapat memberi idea kepada adik-adik semua
Supaya kalau ada sebarang pertanyaan sila hubungi, dan saya juga mengucapkan tahniah dan good luck, okay, untuk semester baru, untuk orang baru, untuk semester baru, dan semoga perjalanan study itu tidak mendatangkan masalah. Sebab kita tahu dalam ODL ni banyak kekangan, banyak orang kata isu yang akan timbul. Saya doakan semuanya sihat. Okay. Alright. Banyak juga tu. Okay. So please stay safe. Okay. So jaga diri masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum.